ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت ولست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung kembali pengajian kita daripada kitab Tadzibul Atrafil Hadis, jilid yang pertama, dan kita telah pun berada pada muka surat 19, dan kita berhenti hari itu iaitu pada 5 hari bulan 8, 5-8 rasa betul lah bukan. Baik, hadis kita pada pagi ini ialah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubah fid dunya wa iza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi zambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Rawahu at-Tabarani an Ammar ibn Yasir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebajikan, manakala Allah mahu ke atas seorang hamba itu Allah berikan khair, iaitu kebajikan. Bila sebut kata khair, makna kebajikan dunia dan akhirat, itu khair. Bila Allah Ta'ala nak beri kepada seorang hambanya akan kebajikan, lalu disegerakan ia akan seksaan bagi hamba itu di dunia ini. Maknanya Allah Ta'ala segerakan balasan kepada hamba di dunia. Itu tanda Allah nak beri kebaikan. Katalah hamba tadi melakukan dosa, melakukan kesilapan, lalu Allah Ta'ala balas tu balas di dunia, maka itu tanda kebaikan lah. Sebab dengan balasan di dunia, pertama balasan tu ringan, balasan tu ringan. Yang kedua, kita sempat bertaubat. Misalnya contoh, kita lakukan kejahatan lalu Allah beri kita sakit, Allah timpakan kita kepayahan. Jadi dengan kepayahan tu kita insaf, kita sedar, jadi ada kesempatan bertaubat. Itu tak artinya Allah segerakan balasan itu. Allah segerakan balasan atas hamba dia, tanda kebaikan, tanda khair lah tu. Itu tanda kebaikan. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra, bila Tuhan mahu ke atas hambanya itu kejahatan, mana Tuhan nak beri hak teruk lagi kejahatan, lalu amsaka anhu bizambih, lalu Allah Ta'ala dengan kejahatan tadi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyeksa ia akan hambanya yang durhaka itu, melainkan di akhirat. Jadi bila Allah Ta'ala nak jadikan kejahatan ataupun keburukan ke atas seorang hamba, iaitu Allah Ta'ala tidak menyegerakan balasan di dunia. Dengan cara mana? Dengan Allah membalasnya di akhirat. Jadi bila Allah balas di akhirat, pertama balasan lebih teruk, balasan dia, mana daripada balasan di dunia. Di dunia sekadar Allah balas sakit, sakit tu tak teruk sangat berbanding masuk neraka. Jadi makna Allah Ta'ala balas di akhirat lagi teruk daripada balasan di dunia. Begitu juga dengan kalau Allah berikan kebaikan. Allah Ta'ala kalau nak beri kebaikan, membalas kebaikan kepada hamba, maka Allah Ta'ala balas di akhirat, maka itu lebih baik
daripada balasan di dunia. Sebab kebaikan di akhirat memang baiklah. Allah Ta'ala berikan kebaikan, Allah berikan gandaan balasan Allah. Jadi kira-kiranya seorang mukmin, seorang hamba yang Allah kasih, jika dia berbuat jahat, Allah Ta'ala balas di dunia. Jika dia berbuat baik, Allah balas di akhirat. Itu makna ke atas hamba yang Allah kasih. Dia tunggu balasan Allah di dunia, tak dapat kebaikan, dia dapat di akhirat, maka itu lebih baik daripada yang ada di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang awalnya, iaitu dunia. Jadi sebab itu kita sebagai orang mukmin, sebagai orang beriman, bila didatangi bala ataupun kepayahan balasan Allah, kita kena rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Kerana dalam bala Allah di dunia ini ada nikmat. Kita sempat bertaubat, kita sempat melakukan kebaikan, kita sempat insaf. Di samping balasan itu tidaklah berat berbanding balasan di akhirat. Dan begitu juga kalau kebaikan, Allah Ta'ala tangguh kebaikan di dunia kepada mukmin, maka mukmin tadi kena sabar. Kenapa? Kerana Allah akan membalasnya di akhirat. Maka sudah tentu balasan di akhirat itu lebih baik daripada balasan di dunia. Jadi kira-kiranya kita sebagai orang mukmin, apa pun kita kena sabarlah. Allah Ta'ala turunkan bala, Allah turunkan kepayahan, Allah turunkan musibah. Jadi kita kena sabar dan syukur. Syukur kerana dibalas di dunia. Di samping kita bersabar. Kemudian kita tak dapat balasan baik di dunia, syukur. Kerana apa? Kerana tentu Allah akan balas di hari akhirat nanti. Jadi makna itulah. Jadi sifat orang mukmin ni dia tenang. Tenang saja. Di mana menerima musibah dia tenang. Kerana musibah itu lebih baik berbanding akhirat, yang azab akhirat. Kalau ditangguhkan kebaikan di dunia, dia tenang saja. Kenapa? Kerana sudah tentu Allah akan balas di akhirat nanti. Jadi itu dia antara pegangan sifat kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang beriman ni dia tak kecoh. Dia tak kecoh, dia tenang. Kenapa dia tenang? Kerana semua tu ada jawapan. Dia orang yang mempunyai jawapan. Mengapa kamu tidak resah Allah Ta'ala tak beri kebaikan di dunia? Buat apa kita nak resah? Sebab balasan di akhirat lebih baik. Kemudian mengapa nampak santai je terima musibah di dunia? Nampak tak susah sangat, sabar begitu. Apa yang kita nak susah? Nasib baik, alhamdulillah, Allah balas di dunia, tidak di akhirat. Kalau balasan jahat di akhirat lagi teruk. Jadi makna jiwa orang beriman dia sentiasa tenang. Tenang sebab dia ada jawapan-jawapan dia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah kita bila terima bala di dunia ni kita sabar. Kerana dalam bala Allah di dunia ada kasih Allah, ada cinta Allah. Sebab Allah tengok kita ni mungkin tak sedar diri. Sebab ramai manusia ni bila dia senang dia tak sedar, susah sedar. Sebab kita betullah kita tengok orang dulu dia rajin pergi surau, rajin cari ilmu sebab dalam suasana susah. Tapi bila senang kita lupa daratan. Maka Allah Ta'ala nak mengingatkan kita supaya tidak lupa. Lalu sesekali Allah Ta'ala timpakan kepayahan, Allah timpakan kesusahan, sakit, Allah timpakan penderitaan, balak yang melingkungi kita. Jadi semua ini adalah merupakan tarbiyah Allah Ta'ala. Tarbiyah tu tanda apa? Tanda kasih, tanda sayang Allah. Cuba kita bayang duduk sejenak, kasih Allah pada kita sebenarnya. Kadang-kadang cuma kita tak menyedarinya. Kita tak sedar, rasa macam susah sangat bila kena bala, bila kena musibah, susah sangat. Sedangkan itu tanda kasih Allah, tanda cinta Allah. Dengan balak daripada Allah, dosa kita gugur. Dengan balak daripada Allah, musibah daripada Allah, pahala kita bertambah, darjat kita meningkat. Jadi sebab itu kita kena sabar. Dan sabar tu berarti kita kena usaha jugalah keluar daripada kepayahan itu. Kalau sakit kena berubatlah.
Jangan sabar tu pakai biar begitu saja. Ada setengah orang dia pakai biar, itu Islam larang begitu. Ada setengah orang kita cakap kat dia kan, kita kata jaga-jaga sikit makan, pantang. Ni kencing manis tinggi dah ni. Sampai bacaan tak ada bacaan. Dia ambil mesin tu tak ada bacaan, pakai bisu terus mesin tu, tak boleh nak jawab angka berapa. Kita pun kata kat dia, jaga-jaga makan, jangan terlalu manis, jangan begitu. Apa dia jawab? Dia kata, orang sebelah rumah saya tu, kata dia, tak ada kencing manis pun mati juga. Pandai jawab mati juga. Ada setengah tu dia kata makan teruk pun tak mati-mati lagi. Itu jadi jangan menolak ikhtiar. Kita ni jangan menolak ikhtiar, kerana menolak ikhtiar menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ikhtiar. Nabi pergi berperang pakai baju besi. Patutnya Nabi tak payah pakai baju besi lah, dia Nabi kan. Allah Ta'ala jadikan dia kebal ke macam mana, boleh belaka, Allah Ta'ala buat. Tapi Nabi tak ajar kita macam tu. Nabi ajar kita ikhtiar. Ikhtiar itu sunnah Rasul. Maka kita berikhtiar. Di samping hati bertawakal kepada Allah. Itu yang Nabi ajar. Hati-hati tawakal. Dalilnya mana? Dalilnya bila Abu Bakar merasa resah dalam gua, dalam Ghar Sur ini, dalam gua Sur, kerana orang kafir dah kepung dah Nabi dengan Abu Bakar. Cuma mereka tak tahu Abu Bakar dengan Nabi ada kat dalam, tapi kepung-kepung dah. Abu Bakar rasa gelisah. Gelisah tu bukan takut dia kena tangkap, takut Nabi tu dia apa-apakan. Lalu Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan duka cita sangat, Allah bersama dengan kita. Tengok mana Nabi dari segi hati dia bulat tawakal pada Allah. Dari segi ikhtiar bersungguh maksimum ikhtiar. Mana itu yang diajar oleh Nabi kepada kita. Jadi kita ni ikhtiar, maksimumkan ikhtiar. Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki, ikhtiarlah. Bersungguh kita cari rezeki, bercucuk tanam, berkebun, berniaga, tak kira lah apa saja kita buat. Mana kita buat pagi kita pergi ke kebun, petang kita siap balik pada kebun, kita berniaga kat pasar tani, balik pasar tani, pergi pula sauk baju pakai uniform jaga pula, jadi security guard pula malam sampai pagi esok pergi kebun lagi. Allah Ta'ala tak larang, kita buatlah maksimum dari segi ikhtiar. Tiba-tiba tak kaya juga, tak kaya juga, macam tu jugalah kita. Maka sabar dan kita syukur kepada Allah, redha dengan apa yang diqada dan diqadarkan oleh Allah. Itu sifat orang yang beriman kepada Allah. Jangan tawakal sampai tak berikhtiar, jangan berikhtiar sampai tak tawakal. Dua-dua tu kena. Jadi tadi kena sunnatullah lah berikhtiar. Sakit berubat, cari ubat. Selagi kita mampu cari ubat, kita cari ubat. Berubat, berusaha. Mana berikhtiar untuk sembuh. Tiba-tiba ikhtiar juga tak sembuh, kita sabar, kita tawakal kepada Allah. Mesti ada hikmah dia di sisi Allah Ta'ala. Dan letakkan harapan, jangan putus asa. Islam dia larang kita putus asa. Wala yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun tu. Ayat tu mana tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang sesat. Jadi maknanya putar terus ikhtiar. Ada orang kata buat apa lagi, hidup bersungguh berubat. Lama dah sakit, 10 tahun dah ikhtiar. Macam-macam jenis daun dah makan. Blender semua, daun penggaga, daun rumput pun dia blender lagi. Tinggal lagi daun teruk je dia tak blender. Yang lain tu semua dah berubat, tak sembuh juga. Tak sembuh, teruskan lagi. Jangan berhenti, jangan putus asa. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu di mana tempatnya Allah akan berikan kesembuhan. Kalau takdir mati terus dengan dengan tak sembuh mati terus. Itu ada kelebihan yang besar. Orang yang mati dengan penyakit, dia mati dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala. Jadi mana? Itu dia antara dengan syarat dia sabarlah. Dia sabar menanggung musibah dan sebagainya. Jadi sebab itu kita orang beriman ini, takdirnya Allah Ta'ala tak balas kebaikan di dunia, itu adalah kebaikan. Kerana apa? Kerana Allah akan balas di akhirat lebih baik. Takdirnya Allah Ta'ala balas kejahatan, dosa kita di dunia, itu adalah lebih baik daripada Allah balas di akhirat nanti. Jadi semuanya adalah kebaikan kepada orang-orang yang beriman.
Iza aradallahu bi'abdihi khairan fatahalahu kufla qalbi wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanuhu sadiqan wa khaliqatahu mustaqima wa ja'ala uzunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Rawahu Abu Syekh an Abi Zarrin radhiyallahu anhu. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikehendaki Allah Taala, hamba akan kebajikan. Ini cerita pengajaran orang-orang yang Allah mahu berikan kebajikan kepadanya. Bila Allah nak beri kebajikan pada seorang hamba, maka fatahalahu kufla qalbah. Allah Taala buka kunci hatinya. Hati kita ni ada kunci dia. Ada kunci, ada selain pada kunci tu dia ada materi dia ataupun panggil materai. Yang mengunci hati kita. Lalu dimasukkan dalam hatinya yakin dan kebenaran. Ini kalau Allah nak satu hamba tu, Allah berikan kebajikan. Allah buka hati dia. Faham ni? Allah Ta'ala lapangkan hati dia hingga dia menemui al-yaqin was-sidqa, iaitu keyakinan kepada Allah dan bersifat benar. Benar tu as-sidq fil qalbi, benar pada hati, as-sidq fil lisan, benar pada lidah, as-sidq fil jawarih, benar pada perbuatan. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan satu orang tadi dibuka hati dia kepada keyakinan. Keyakinan ni merupakan satu daripada kekukuhan keimanan. Yakin sungguh kepada Allah. Dan orang yang yakin ni Allah sayang. Tanda dia benar-benar beriman kepada Allah. Sebab iman tu yakin. Itu iman. Adapun kalau tak ada yakin, itu tak dinamakan iman. Itu baru kepercayaan. Satu baru kepercayaan. Iman tu apa? Iman tu yakin. Iman tu ialah yakin dengan sepenuh keyakinan. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman tu bukan angan-angan, iman tu bukan cita-cita, sekadar ikrar pada perkataan. Itu baru dikatakan kepercayaan. Tapi iman itu ialah ma waqara fil qalbi, apa yang terpahat pada hati. Mana hati kita kukuh sungguh yakin. Lepas tu wasaddaqahul amal, dan dibenarkan pula oleh amalan. Mana tingkah laku kita menjadi gambaran, terjemahan kepada keyakinan kita. Jadi maknanya iman ialah yakin, bukan iman itu percaya. Dari segi iman, dari segi bahasanya lughah memang percayalah, tapi dari segi hakikat makna iman ialah yakin kepada Allah Ta'ala. Jadi ada orang dia percaya Allah Tuhan, tapi dia tak yakin kepada Allah. Itu tak dinamakan iman. Percaya saja. Percaya tu baru sekadar percaya. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa yang mencipta kamu? Allah. Siapa yang beri rezeki kepada kamu? Allah. Tapi dia tak yakin. Dalil tak yakin mana? Dalil ketidakyakinannya itu diwujudkan oleh perbuatan dia. Perbuatan dia menunjukkan dia tak yakin. Mana dia tak yakin daripada Allah. Tak yakin. Orang kata ceramahlah ustaz, mengajarlah, kami ni nak ilmu. Dia kata apa? Saya boleh nak mengajar, tapi saya tak boleh lah nak. Jangan tanyalah soalan panas-panas kat saya. Sebab saya ni baru kerja, tak confirm lagi. Tak confirm lagi. Nanti saya pun nak jaga periuk saya juga, nak jaga periuk nasi saya. Tengok, perkataan dia, perbuatan dia menunjukkan dia tak yakin. Dan bila tidak yakin, itu bukan iman. Iman itu manifestasi daripada iman, ialah daripada percaya, ialah keyakinan. Tapi kalau setakat dia tak yakin, percaya saja, itu baru kepercayaan. Kepercayaan saja. Kepercayaan banyak jenis. Kepercayaan boleh tanggal bila-bila masa. Sebab kepercayaan saja. Tapi keyakinan dia tak berubah. Keyakinan tidak berubah. Sebab itulah bila kita beriman kepada Allah, mengucap dua kalimah syahadah, ucapan, kita kena susuli dengan meyakinkan syahadah kita tadi. Makna kita yakin. Nak yakin dengan cara mana? Dengan belajar dan beristidlal, mencari dalil.
baru yakin. Sebab tu kalau sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain melainkan Allah, lepas tu kita tak belajar tentang tauhid, maka itu tidak dinamakan iman. Itu baru lafaz syahadah, baru menjadi seorang Muslim. Tapi kita tak yakin. Macam mana nak yakin? Kita tak belajar tentang Allah. Kita tidak belajar tentang dalil. Kata Allah Ta'ala wujud, mana dalil dia? Allah Ta'ala berkuasa, mana dalilnya? Allah Ta'ala iradah, mana dalilnya? Itu kena belajar tu. Wajib kita belajar untuk mendapatkan keyakinan. Percaya dah ada dah. Percaya tak jadi lagi. Dia tidak cukup sekadar kepercayaan, dia kena ada yakin. Kalau sekadar kepercayaan, sama dengan kita percaya benda lain. Kita percaya benda lain, kan kepercayaan boleh berubah. Boleh berubah melalui pengalaman, melalui tempoh masa. Dulu apa? Dulu kita percaya sangat pelangi itu ialah naga. Betul tak dulu kan? Orang-orang tua kita cakap, jangan tunjuk pelangi. Itu pelangi tu. Jangan tunjuk. Orang tua kata, kalau tunjuk kudung jari. Kita percaya tak masa tu? Percaya. Tapi kemudian berubah tak kepercayaan tu? Berubah setelah kita belajar bagi sekolah. Cikgu kata pelangi itu terjadi daripada biasan uap yang ada di permukaan, khususnya ketika itu panas, lepas tu hujan turun renyai-renyai, lalu tempias daripada biasan uap tadi, maka wujudlah pelangi. Jadi bila kita belajar, berubah tak kepercayaan kita tadi? Percayaan asal kita yang kata tak boleh tunjuk, sebab tu naga tu dia sekali-sekala je timbul naga tu. Kalau tunjuk boleh kudung jari. Berubah tak? Dah berubah dah. Kenapa berubah? Kerana sudah datang fakta. Sudah datang fakta, maka yang fakta itulah keyakinan. Jadi yang tadi kepercayaan, yang ni keyakinan. Maka begitu dengan Allah. Kita sekadar sebut yang tadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan lain melainkan Allah, itu baru kepercayaan. Tapi faktanya mana? Yakinnya mana? Maka itulah kena belajar. Yang kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, belajar tentang mengesakan mencari dalil tentang Allah, sama ada melalui hukum-hukum nakli atau hukum akli, melalui akal ataupun melalui apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul. Jadi maknanya wajib belajar untuk yakin. Jadi itu. Kalau tidak kita tak yakin. Betullah Nabi Ibrahim diminta kepada Allah. Wa iz qala Ibrahim rabbi wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin apa ni? Qala bala walakin haqqal apa ni? Walakin kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau tunjukkan padaku macam mana engkau hidup kau orang mati. Macam mana engkau hidup kau orang mati? Maka Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min? Adakah kamu tak beriman? Kamu tak beriman ke? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, aku beriman dah bahawa engkau Tuhan mampu menghidupkan orang mati, tapi aku nak kukuhkan lagi keyakinan dalam hatiku. Jadi ni maknanya yakin itu ialah buahnya iman, buahnya kepercayaan. Kalau setakat percaya, dia boleh berubah lagi. Sebab kepercayaan boleh berubah dalam melalui pengalaman, melalui masa-masa tertentu. Sebab itulah ada orang duk cakap, dia kata apa? Dia kata kita ni mesti membuktikan kebenaran Islam melalui sains. Mesti membuktikan kebenaran Islam melalui sains. Bagi saya tak boleh begitu. Tak boleh kita bergantung pada sains untuk dalam membuktikan Islam. Sebab sains ni benda boleh berubah. Sains ni benda yang boleh berubah. Melalui uji kaji tertentu, dia berubah kepercayaan sebelum daripada itu. Sebelum pada itu percaya macam lain, lepas tu kemudian percaya macam lain. Kan sains itu melalui perubahan kerana dia akal. Tapi bila Islam benda yang tak berubah, benda yang tetap, kerana dia adalah merupakan sebuah keyakinan. Jadi sebab itu bila Allah nak kepada seorang itu mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia yakin. Yakin sungguh dia dengan Allah. Macam satu cerita tu, dua orang yang berjalan musafir. Dua orang yang musafir. Seorang ni orang awam lah, orang biasa. Yang seorang ni orang soleh. Lalu dia nak berjalan melalui satu pengembaraan yang panjang. Nak berjalan jauh lah di padang pasir. Lalu si seorang ni tanya pada kawan dia. Dia kata, kamu tak bawa bekal ke? Kamu tak bawa bekal?
Sebab dia tengah duduk siapkan bekal makan, bekal minum, segalalah letak atas unta dia. Jadi dia bawa bekalan-bekalan. Kamu tak bawa bekalan makanan? Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata, tak, aku tak bawa. Sebab bersama aku ada Allah. Ini cerita para wali lah, cerita para wali. Bersama aku ada Allah. Lalu dia pun berjalan sama. Bila sampai masa makan, dia makan sama dengan kawan dia tadi. Makanan bekalan kawan dia. Kawan dia pun merungut kat lah dalam hati. Bekalan dia tak nak bawa, tapi hak aku dia makan. Jadi makan sama. Lama-lama habis bekalan tadi. Bila habis makanan tadi, kawan dia yang bawa bekalan ni tanya dia, nah sekarang kita nak makan apa? Bekalan aku dah habis dah. Bekal kamu tak bawa bekalan, kita nak makan apa? Maka dia kata, sebab aku tak bawa bekalan, kerana bekalan boleh habis, tapi aku bawa Allah. Allah tidak boleh habis sampai bila-bila. Jadi aku yakin Allah akan memberi kita makan. Allah memberi kita makan. Ini kedudukan para wali lah. Mana kita ni kena ikhtiar kan. Jadi dia kata, aku yakin Allah beri kita makan. Lalu dia berjalan, bertemu dengan satu kemah. Kemah jauh di tengah padang pasir ni ada satu kemah. Sampai kat kemah tu ada seorang makcik tua dah, tengah duduk masak kambing golek. Tengah duduk bakar kambing golek. Bakar, bagi salam 2-3 kali pun tak berapa dengar makcik ni. Sebabnya dah tua lah kiranya, tak berapa dengar. Lalu dia tanya, makcik seorang saja sini? Seorang. Lepas tu, mengapa makcik seorang sampai seekor kambing makcik bakar? Macamlah habis sangat kira-kiranya begitu. Mengapa sungguh sangat masak? Kata makcik tu, makcik ni sebenarnya makan tak banyak. Kambing ada, dia pelihara kambing lah pada pasir ni. Jadi tapi pagi tadi lalu satu orang dekat kemah makcik ni. Dia kata, wahai makcik, tuan kemah, bersedialah, sebentar lagi tengah hari nanti ada kekasih Allah, seorang hamba yang dikasihi Allah akan lalu sini. Kamu jamulah dia, sembelih kambing, jamu dia. Lalu sebab itulah aku sembelih kambing dan aku masak kambing ini. Jadi kerana tengah hari nanti akan lalu wali Allah. Maka sekarang kamu dah sampai. Maka marilah kita makan bersama. Tengok, makcik tu yakin, yang dia ni tadi yakin. Yang tak bawa makanan tu penuh keyakinan Allah akan bantu dia, Allah akan beri kepada dia. Jadi makcik tu yakin juga apa yang dinyatakan oleh orang yang memberitahu kepada dia. Ini kita nak tunjukkan apa? Sifat keyakinan tadi. Tapi pada makam mereka, makam mana? Makam para wali-wali. Yakin mereka lain dengan yakin kita. Yakin kita disertakan ikhtiar, yakin mereka tidak disertakan ikhtiar, kerana mereka sudah berada pada makam apa ni, tadrij. Mereka berada pada kita berada pada makam kasab, usaha. Maka kita kena usahalah. Kita kena usaha. Jadi kerana itu kita hendaklah berusaha dan yakin kepada Allah. Jadi yakin. Satu orang laki-laki pernah datang jumpa Nabi, dia tak tambat unta. Nabi suruh tambat unta. Dia kata, saya yakin unta tak lah. Nabi suruh tambat unta. Sebab, dan di samping bertawakal. Dah kalau kita berusaha, mengapa perlu tawakal lagi? Kalau kita nak tanyalah soalan, kita dah usaha, kita dah berusaha, apa perlu tawakal lagi? Tawakal itu jika tidak berusaha. Sekarang kita dah berusaha, apa perlu tawakal? Kena ingat, tawakal juga boleh berubah. Tawakal apa ni, usaha kita boleh berubah. Kita usaha apa? Kita usaha tinggal, kita dah usaha dah, kereta kita letak di garas, dalam garas rumah kita, dan kunci dia kita lock, kita bawa naik kunci atas rumah. Itu usaha kita supaya kereta tak dicuri. Tapi muktamad ke? Mutlak ke? Bila kunci tak ada, orang tak boleh curi kereta? Boleh. Sekarang orang lebih hebat lagi. Dipakai sambung wayar pun boleh curi. Jadi mana? Sebab itulah usaha juga kena bertawakal kepada Allah. Jadi sebab itulah usaha mesti tawakal. Jangankah ada orang kata dah usaha tak payah tawakal. Tidak. Tawakal itu sebagai satu permulaan. Tapi usaha sebagai satu sifat permulaan, tapi hati tetap kena tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi itu dikatakan Allah buka keyakinan dalam hati seorang hamba. Lepas itu Allah Ta'ala buka wasidqa, iaitu kebenaran. Allah bukakan kebenaran kepada dia, sehingga dia ni bersifat benar. Orang yang Allah Ta'ala kasih.
Benar mana? Benar pada hatinya, benar pada perkataannya, benar pada perbuatan dia. Hati dia benar, perkataan dia benar, perbuatan dia benar. Kalau tiga tu benar, benarlah kita. Kalau hati saja benar, perkataan tidak benar, itu belum benar. Itu baru kazib, orang yang berdusta. Ataupun hati dia benar, perkataan dia benar, dan perbuatan dia tak benar. Tak benar lagi. Dia mesti tiga-tiga tu. Sebab tu orang tua-tua zaman dulu, dia nak buat pagar, dia ada tanah. Dia ada tanah, dia nak buat pagar. Dia nak buat pagar lurus tu macam mana? Masa tu tali tip yang kita tarik macam orang tarik dia ukur jalan tu tak ada. Jadi tali pun payah nak cari yang panjang. Katalah 3 rantai dia punya panjang dia. Macam mana dia nak tahu lurus? Orang dulu. Cara dia cari 3 batang kayu. Mudah ya, cari 3 batang kayu. Kayu yang pertama dia cucuk ujung sekali, ujung sempadan. Alhamdulillah. Kayu yang kedua dia letak tengah-tengah. Tengah-tengah tu. Kayu yang ketiga dekat dengan dia ni. Jadi dia susun 3 ni. Kalau 3 tu tengok jadi 1, luruslah tu. 3 tu tengok jadi 1, lurus. Mana tanda garisan itu lurus. Sebab dia sama semua, sama sampai sana. Tapi kalau lah 3 tu nampak 2, itu tak lurus lagi. Kalau susun 3 tu nampak 3, itu lagi teruk tu. Jadi maknanya bila 3 itu benar, maka itulah kebenaran. Mana? Hati, perkataan, perbuatan. Jadi sebab itulah kita mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang benar. Jadi orang benar, hati benar, yakin sungguh kepada Allah, i'tiqad kita, pegangan kita, apalagi dari segi dengan dalil, benar tadi dengan dalil lah, dengan belajar, dengan berilmu. Lepas tu perkataan benar, kita tak akan kata perkara-perkara yang tidak benar. Kemudian perbuatan juga bergerak atas kebenaran itu. Maka bila satu orang tu sifat dia 3 tu benar, maka Allah akan berkata kamu orang yang benar. Kamu akan orang benar, maka dia akan dimatikan Allah dalam kebenaran. Ini makna sebab tu kita ni kena sungguh membenarkan hidup kita ni. Kita kena benarkan hati benar. Betul tak i'tiqad kita betul? Kena belajarlah, kena betul belajar. Lepas tu perkataan kita kena benar. Jangan kata benda yang tidak benar. Zaman kita ni pula sekarang, termasuk perkataan ialah menulis. Tulis benda tak benar. Tulis mana? Komen-komen kita dalam Facebook, dalam WhatsApp, benda yang tak benar, kita komen dah. Sebab tu kalau benda yang kita tak tahu, jangan cakap. Jangan kita komen kalau kita tak tahu. Like pun jangan. Ini kan tak tahu, like juga. Sebab dia tak tahu ada orang masuk neraka kerana like. Nampak ringkas je, tapi kerana like masuk neraka. Kita pergi like benda yang tak betul, fitnah kepada alim ulama, maki kepada agama, kita pergi like. Like tu konon nak berkawan dengan kawan kita tu. Kononnya takut dia terasa hati. Sebab dia dah tulis dah baru ni. Ada orang jadi friend list dia dalam friend dia, tapi tak komen apa-apa. Saya nak buat pembersihan ni kata dia. Hak yang tak aktif ni nak buang dah, nak remove. Kita sebenarnya kita ada tanggungjawab dalam semua bidang untuk menyatakan kebenaran. Jadi kita sekarang hidup dalam zaman internet, zaman zaman medsos, zaman media sosial yang begitu luas. Zaman kita sekarang, maka kita gunakan untuk dakwah dan kebaikan. Buat kebaikan. Jangan duk pergi like benda yang tak tentu hala. Ini kawan pun kena check. Dan tengok balik, kita ada berapa kawan? 5,000 kawan. 5,000. Hak yang kawan kita yang kita approve dia jadi kawan. Tengok dia sama. Jangan pakai tak tengok. Jangan-jangan tak apa benda hantu raya mana, tak tahu kawan kita tu. Takkan kita nak berkawan dengan hantu raya, pelesik, penanggal ni semua yang jenis maki ulama, maki Islam, apalagi tolak agama Allah. Jangan berkawan. Reject, remove dia. Kita ambil yang baik-baik, yang soleh-soleh untuk jadi kawan kita. Itu kerana kawan. Jadi hak yang followers tu kita tak boleh nak tapih lah tu, sebab dia pakai ikut. Itu pun kita boleh tapih lagi. Jangan letak status di tempat awam. Buatlah rakan ke rakan pada rakan. Jadi supaya kita ni gunakan apa saja ruang untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Jadi maknanya jangan pergi like, komen tak tentu pasal.
Ini buat emoji gelak, kononnya sukalah. Jadi sebenarnya kita bertanggungjawab atas setiap apa yang kita buat. Jadi kita kena benar. Benar nak jadi mukmin, kena benar-benar jadi mukmin. Jangan separuh mukmin. Siang mukmin, malam pelesik, ataupun siang jadi hantu kaya, malam jadi mukmin. Tak boleh. Kita kena benar setiap masa. Maknanya sebagai seorang yang berdiri atas dasar kebenaran. Jadi itu dikatakan sebagai orang yang benar. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih. Baik. Dan menjadikan ia akan hati itu. Bila Allah kasih pada satu orang, Allah jadikan hati itu memelihara bagi barang yang mana ia beramal padanya. Hati dia memelihara amalannya. Jadi makna amalan kita tadi dipelihara oleh hati. Hati akan beritahu nak masuk solat, nak masuk waktu solat dah. Hati memperingatkan kita dengan solat, dengan kebaikan. Hati beritahu kepada kita sedekahlah. Ini hati yang baik. Sebab tu hati kita ni kita kena usaha biar hati kita jadi penasihat kita. Biar hati kita tu jadi penasihat kita. Macam mana cara nak jadi ke hati itu penasihat kita? Caranya hidupkan hati. Hati yang hidup dia akan menasihati kita, menasihati anggota. Sebab hati tu kan raja. Hati tu raja. Kalau raja mati, raja tu sendiri mati, macam mana dia nak jaga rakyat dia? Macam mana dia nak nasihat rakyat dia? Maka sekarang hidupkan raja ni, hati tu. Hidupkan hati. Macam mana nak hidupkan hati? Iaitu dengan zikir kepada Allah. Ilmu dan zikir. Ini yang menghidupkan hati. Sebab tu bila kita zikir ni, dia zikir, hati kita akan hidup. Bila hati kita hidup, hatilah yang menasihati kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, mintalah nasihat kepada hatimu. Minta nasihat pada hati. Hati mana? Hati yang hidup. Hati yang mati tak mampu beri nasihat. Hati yang hidup yang memberi nasihat kepada kita. Tapi nak boleh dia hidup, kita perlu zikir. Kita perlu zikir, hidupkan hati. Sebab hati kita ni dia macam tenaga solar tu juga. Macam tenaga solar. Kita jemur lama bawah matahari, maka dia cas bateri. Dia penuhkan bateri. Bateri tu dah penuh dah, full. Cas dia, maka bila malam matahari dah tak ada, bateri tu yang hidupkan lampu dalam rumah kita. Jadi kenapa bateri boleh hidup? Kerana bateri tu ada power, ada cas dia. Kenapa dia ada cas? Kerana tadi kita jemur dia. Maka begitu hati kita. Hati tu boleh hidup bila kita hidupkan dia. Kita zikir, istighfar sebagainya, maka hati itu hidup. Bila hati kita hidup, maka dialah menasihati kita apabila sesekali kita alpa, kita leka, kita lalai daripada melakukan kebajikan dan ibadah kepada Allah. Kadang-kadang hati tu kejut kita tengah malam. Kita kadang-kadang berdebar, kita bangun malam, dengar orang bercakap, bangun, hari nak kiamat dah ni. Itu hati biasa ingatkan kita. Kerana hati yang hidup, dia menjaga anggota-anggota rakyat dia. Maka termasuk anggota rakyat ni ialah mata kita. Dengan sendirinya kita sedar tengah malam, hati tubuh kita bergerak kepada kebaikan kerana dinasihatkan oleh hati. Jadi makna Allah jadikan hati wa ja'ala qalbahu, menjadikan hati wa'iyan lima salakabih, menjadi penjaga kepada apa yang dia lalui. Makna apa yang dia amalkan. Dia tolong nasihat kat kita. Solat, kita Allahu Akbar solat. Kita nak solat biasa dah, hati kita ingat, jangan solat tak tentu hala. Solat dengan khusyuk, hati kita akan jaga amal ibadah kita tadi. Jadi mana kalau satu orang tu Allah pilih nak beri kebaikan, maka Allah hidupkan hati dia. Wa ja'ala qalbahu saliman, dan Allah jadikan hati dia, hati itu sejahtera. Apa sejahtera? Ais salimah minasyirki wal mazmumat, iaitu sejahtera daripada syirik dan mazmumah. Itu hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari akhirat membawa sekeping hati yang sejahtera. Macam mana hati yang sejahtera? Sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada mazmumah. Mazmumah makna sifat-sifat tercela. Sejahtera daripada hasad, sejahtera daripada tamak, sejahtera daripada cinta dunia, sejahtera daripada dengki, sejahtera daripada cinta pangkat dan jawatan, sejahtera daripada takabur, sejahtera daripada ujub, sejahtera daripada riak. Itu 10 perkara.
yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 10 perkara mazmumah yang merosakkan hati kita. Lalu bila satu orang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah sejahterakan hati dia. Sejahterakan hati dia. Mana? Tak ada dengki. Betullah kita nak sejahtera hati ni, tadilah makna kita kena belajar, kena mengaji, tahu apa. Bila kita belajar, dengan sendirinya ilmu kita akan beritahu kepada kita tidak ada faedahnya dengki. Dengan sendirinya dengki itu dia tertanggal. Dengki, hasad, takabur bila ada ilmu, khususnya ilmu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kenal Allah, hati itu tidak akan sombong. Hati yang kenal Allah. Dah sombong tu tanda dia tak kenal Allah. Berarti dia sombong. Sebab apa? Sebab kalau dia kenal Allah dan dia ada ilmu tentang Allah, maka bila dia kenal Allah, dia kenal diri dia. Mana Allah itu hebat dan diri dia lemah. Orang yang sombong ni, dia tak perasan dia lemah. Dia tak perasan dia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Dalil kita lemah mana? Oh, kita kata lemah tu masa tua. Tak, muda pun lemah. Dan kita ni setiap saat dhaif. Kita setiap saat dhaif. Dalil dhaif mana? Kita berhajat pada orang lain. Tengok, berhajat pada orang lain tidak semestinya tua. Berhajat pada orang lain tak semestinya kanak-kanak. Berhajat pada mak supaya mak beri dia makan, tak semestinya orang tua supaya orang muda boleh pimpin dia. Orang muda lah, semua manusia berhajat kepada manusia lain. Pagi tadi kita sarapan, makan apa? Katalah makan nasi lemak pagi tadi. Baik, dalam nasi lemak tu okey, beras apa? Beras kita pergi tanam sendiri, alhamdulillah. Patut ikan nelayan, kita berhajat pada nelayan. Sayur ikan bilis daripada nelayan. Lepas tu kita tumis minyak pada kelapa sawit. Kita tanam sendiri kelapa sawit belakang rumah. Kita perah sendiri minyak, jadikan minyak. Ikan kita pergi cari sendiri pagi semalam, cari ikan bilis untuk buat nasi lemak pagi ni. Tidak, semua kita berhajat pada orang. Maknanya manusia tu dijadikan oleh Allah bersandar pada orang lain. Bersandar pada orang lain. Jadi tak ada lebih. Jadi kalau kita dah tahu kita tu lemah, apa lagi nak sombong? Apa lagi nak sombong? Sebab kita lemah. Pertama, kita nak benda kita nak sombong. Sombong kerana kita kaya. Pertama, kaya tu Tuhan beri. Nak sombong apa? Ya Allah Ta'ala beri. Yang kedua, Allah Ta'ala boleh tarik balik. Jadi, kalau kita sombong, makna kita betul-betul tak sedar diri lah. Betul-betul tak sedar diri. Oh, sombong aku ada harta. Dia lupa Allah memberi dia harta, dan dia lupa Allah boleh tarik balik. Dia lupa yang tu. Sombong kerana dia ada pangkat. Dia terlupa Allah beri dia pangkat dan Allah boleh tarik balik. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik balik. Oh, hebat sombong kerana dia cantik. Badan kerana dia badan sado. Kacak dia. Badan pun hebat. Lebih pada ahli bina badan. Dia pun orangnya kacak, mukanya cantik. Itu pinjaman. Allah boleh tarik bila-bila masa. Boleh tarik bila-bila masa. Beri kencing manis 3 bulan je, kurus terus. Allah Ta'ala jadikan. Jadi mana? Bukan main masa sihat tu rasa besar kan. Setengah tu kadang-kadang tu buat gambar burung helang atas belakang, tattoo. Nak tunjuk dia kuat. Jarang pakai baju. Dah kalau pakai baju orang tak nampak gambar helang tu. Jadi jangan pakai baju ni, penuh tattoo, hula sawa benda ni. Ni belik ni hula sawa. Nak tengok dia hebat. Tapi bila dah lama, bila Allah Ta'ala beri kencing manis, kurus dia, hula sawa jadi cacing dah. Gambar hula sawa. Burung helang jadi burung ciak belakang. Jadi maknanya tak ada apa hebat kita. Tak ada apa hebat. Jadi sebab itu bila lupa Allah, datang semua. Takabur datang, sombong datang, dengki datang. Kerana lupa Allah. Kerana apa dengki pada kawan kita? Dengki kat dia. Sebab setengah orang ni bila sifat dengki ni datang, dia tak semestinya benda besar. Benda kecil pun dia dengki. Benda kecil-kecilan dengki juga. Kita ingatkan dengki ni tunggu benda besar. Dia dengki dengan jiran dia sebab jiran dia rumah besar rumah jiran dia. Dia pun cuba besarkan lagi tapi tak cukup belanja dah. Jadi dia dengki kat jiran dia. Kita ingat benda besar-besar saja. Tak. Kadang-kadang benda kecil je dia dengki kat jiran dia. Bila jumpa kat
dekat kenduri. Orang kata jangan tengok semai lah Cik Iyah tu, cantik dia. Dia pun kata apa? Cantik apa? Gincu pun tak betul pakai. Gincu pun dia dengki juga. Tengok. Jadi mana dengki ni jangan biar dia bersarang dalam hati kita. Dia akan jadi pelik perangai dia. Semua benda orang tak betul dan dia saja betul, dan iri hati membawa kepada dendam kesumat, membawa kepada mengumpat dan fitnah. Jadi sebab itu kita nak buang dengki macam mana? Nak buang dengki tuan-tuan, puan-puan semua, kita ingat. Kerana saya dah selalu sebut, dengki itu hakikatnya tidak setuju dengan Allah. Itu dengki. Betul kita dengki kat dia. Tak setuju dengan agihan Allah. Allah beri dia lebih, Allah beri kita kurang. Lebih tu Allah beri kat dia, kurangnya Allah beri kat kita. Itu yang kita tak setuju. Kenapa? Kan itu urusan Allah. Allah yang beri dia lebih, tak setuju dengan Allah. Allah yang beri kita kurang, kerja lama tak naik pangkat, dia baru kerja tapi naik pangkat. Lepas naik pangkat. Kita lama dah kerja, daripada muda sampai tua tak naik pangkat. Jadi nak dengki? Tak payah dengki. Sebab Allah yang menguruskan naik pangkat tak naik pangkat. Nampak je macam majikan, tapi sebenarnya Allah yang susun. Maka bila kita sedar semua tu daripada Allah, tak ada sebab untuk kita dengki. Bahkan kita redha. Redhalah Allah, engkau beri aku miskin, tak sama dengan kawan aku yang kaya. Dan aku yakin ya Allah, dalam miskin aku ini ada nikmat daripadamu. Ada sebab lah tu. Ada sebab lah engkau beri aku miskin, supaya aku ni tak sombong. Dengan miskin kita duduk kat kampung, tak boleh lah nak melancong macam orang-orang lain kan. Paling tidak melancong pun pergi tengok melawat Zoo Taiping je lah. Itulah kita hak paling jauh dah tu, melawat Langkawi. Itu saja. Kawan kita jiran sebelah pergi ke Taipei, bukan Taiping, Taipei tu. Taipei kat bawah Taiwan sana. Lepas tu mana? Melancong ke Hawaii. Tak main pula-pula Langkawi ni, pergi ke Hawaii, Florida. Adalah makna. Sebab apa? Sebab dengan kita miskin, kita tak pergi jauh, jadi kita ni duduk kat rumah lah banyak. Duduk kat rumah kita boleh tengok keluarga, kita boleh didik anak, kita boleh beralik ke masjid, ada majlis ilmu kita boleh pergi, surau kita boleh datang, solat 5 waktu. Dah kalau kita duduk berjalan rata, mana tak dapat kita buat. Jadi itu di antara apa yang Allah beri. Allah Ta'ala beri kepada kita semuanya atas sifat sayang Allah. Kalau Allah beri kaya pun kerana Allah sayang, nak uji kita, nak suruh kita. Kaya ni apa? Allah nak suruh kita berpeluang menderma. Sebab kita kaya kan, boleh derma. Lepas tu kalau Allah jadikan kita miskin, Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada kedekut. Sebab mungkin Allah tahu kita ni kedekut. Kalau beri kaya kita kedekut, maka kita akan dimurkai Allah. Jadi semua tu kebaikan daripada Allah. Mana mintalah. Sebab itulah sebaik-baik doa ialah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan aku dunia tu kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun baik. Aku nak sebut macam mana baik tu aku tak pandai Tuhan. Sebab boleh jadi nak kata kaya tu baik untuk aku. Boleh jadi baik telah boleh jadi kaya telah menjahannamkan aku. Nak kata sihat tu membaikkan aku. Boleh jadi sihat itulah menyebabkan aku lalai. Jadi aku tak pandai Tuhan. Akhir sekali aku serah kepadamu ya Allah, asalkan benda tu baik, dunia pun baik, akhirat pun baik. Maka sebab itulah doa ini dipanggil sayyidul doa, iaitu penghulu doa. Kenapa? Penuh pasrah kepada Allah, penuh pergantungan kepada Allah. Sebab itu doa ini sebaik-baik doa, kita serah semua kepada Allah Ta'ala. Jangan atur. Yang atur tu pun boleh juga, cumanya kurang afdal lah berbanding yang tidak atur. Macam kita doa-doa kan, doa-doa kan kita atur Allah. Permintaan tu macam atur. Ya Allah, jika rezekiku di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika dekat, permudahkanlah. Jika sikit, banyakkanlah. Kan kita, jika haram, halalkanlah. Kan macam atur tu. Macam kita doa atur Allah. Tapi boleh juga doa tu, asalkan kita masih berdoa kepada Allah. Makna masih bergantung kepada Allah. Tapi kalau nak banding dengan doa tadi, maka itu adalah lebih baik. Sebab penyerahan bulat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan aku kebaikan. Kalau takdir Allah Ta'ala tanya kita, yalah kamu minta kebaikan, tapi kebaikan tu apa? Maka kita boleh jawab, ya Allah aku tak tahu. Engkau lah yang paling tahu, engkau alim, jadi aku tak tahu. Nak kata kaya, boleh jadi kaya tu tak baik. Nak kata miskin, boleh miskin tu tak baik. Nak kata sihat, boleh jadi sihat tu tak baik. Aku tak tahu ya Allah. Jadi cuma aku nak, jika baik pada pengetahuanmu ya Allah, maka kurniakan kepadaku.
Itu doa pergantungan kita kepada Allah. Jadi sebab tu siapa yang kenal Allah, siapa yang makrifah kepada Allah, maka dia akan terlucut daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab kita ni ada sifat-sifat mazmumah kan, sifat dengki, sifat riak. Dah kenal Allah, buat apa kita nak tunjuk pada manusia? Tunjuk pada Allah lah amalan kita. Tak ujub, perasaan ujub. Maka perasaan ujub tadi ialah kita rasa bangga dengan kelebihan, kehebatan diri kita. Maka kalau kita kenal Allah, kita tak ada lebih. Nak lebih apa? Kita bergantung pada manusia. Semua bergantung pada manusia. Masa kecil bergantung pada mak ayah, bila dewasa, bila tua bergantung pada anak pula. Jadi mana tempat kita tak bergantung? Hatta sampai ke mati bergantung lagi. Perlu pada manusia. Sebab tu jangan nak sombong. Boleh nak sombong kalau kita ni tak bergantung pada orang. Langsung tak bergantung. Nak makan nasi, beras kita tanam padi sendiri, ikan kita cari sendiri, pokok kelapa kita tanam sendiri, kita perah santan sendiri, kita masak sendiri. Lepas tu apa lagi? Dengan orang kita tak bercampur, tak bergantung pada orang. Lepas tu kalau berasa nak mati, kita pergi gali kubur sendiri. Lepas tu kalau dah mati, kita bungkus mayat sendiri, kita golek sendiri masuk dalam kubur. Itu boleh, baru boleh nak sombong. Tapi kalau selagi dia agak pada orang, tak payahlah. Maknanya sebab tu Allah sangat benci orang yang sombong. Benci. Sombong dengan kekafiran ni, dengan kekufuran, dihalang oleh dua huruf je. Dua huruf. Itu punya dekat ni. Sebab tu orang yang sombong sangat dekat dengan kufur. Nak jadi kafir sangat mudah bagi orang yang sombong. Sebab tu Allah larang kita sombong. Diselangi oleh dua huruf je. Cuba tuan-tuan tengok dalam ayat Al-Quran. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tengok. Allah kata kami telah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Kami memerintah malaikat sujud pada Adam. Ini perintah Allah. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa, alif lam alif. Dua huruf je. Illa iblis. Tadinya iblis tu beriman. Ketika fasajadu tu masih beriman lagi tu. Belum pada tu. Beriman lagi. Jadi dia lama ibadah iblis ni. Ibadah dia nak banding dengan kita jauh sangatlah. Hidup dia umur pun panjang iblis. Dia pun duduk di kalangan malaikat, tak berkawan dengan orang kampung. Berkawan dengan malaikat. Ibadah dia, ilmu dia. Tapi bila semua malaikat sujud, illa iblis, dua huruf je. Dengan kerana kekufuran, malaikat sujud, iblis tak sujud. Bila tak sujud, maka kafir itu. Jadi makna diselang oleh dua huruf saja. Sebab itulah kita jangan sombong kepada Allah. Sombong membawa kepada kekufuran dan kekafiran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita kenal Allah, belajarlah kenal Allah. Rohani kita selalu merasai adanya Allah. Biar Allah tu ada dalam hati kita. Setiap saat kita ingat pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Kita minta pada Allah, ya Allah, lorongkanlah hatiku untuk menerima kehadiranmu. Bila hadir Allah dalam hati, maka kita memandang remeh pada selain Allah. Sebab tu para wali-wali dipandang remeh ya. Beri sakit remeh ya. Sebab tu Nabi Ayub sakit. Isteri dia kata, abang doalah pada Allah. Abang kan Nabi, abang kan Rasul, pantang kat tangan Allah Ta'ala makbul doa abang. Doalah supaya sembuh. Abang ni doa sembuh. Nabi Ayub tanya apa? Nabi Ayub tanya, berapa lama dah abang sakit? Kata isteri, 18 tahun dah abang. Isteri dia kata 18 tahun dah. Makna lama lah 18 tahun. Nabi Ayub kata, baru 18 tahun. Baru 18 tahun. Aku malu nak berdoa kepada Allah kerana aku sihat puluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun dah aku sihat. Tiba-tiba baru 18 tahun sakit. Nak tadah tangan mengadu pada Allah. Aku malu. Tengok jiwa orang yang ada Allah dalam hati dia. Rasa malu, rasa segan kepada Allah. Sebab apa? Sebab ada Allah dalam hati dia. Lalu bila ada Allah, kita pandang remeh benda lain. Sakit remeh, susah remeh, semua jadi tak penting belaka dah. Yang penting Allah memandang kita dengan kasih sayang. Jika dengan kasih sayang itu, jika dengan sakit itu menyebabkan Allah pandang kita kasih, maka kita redha dengan sakit itu. Jadi mana begitu keadaan. Jadi kita letakkan Allah dalam hati. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ke mana saja kamu menoleh, maka di sana ada Allah. Dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Taala. Itu yakin. Ini kita pelik gagal berfikir dengan baik. Sebab tu
Adab dengan Allah ni, adab dengan Allah hanya orang-orang yang kenal Allah. Orang yang tak kenal Allah, dia tak ada adab dengan Allah. Sebab tu kita kena makrifah kepada Allah. Makrifatillah dari segi tasawufnya, baru kita akan beradab. Tak kenal Allah, tak ada adab. Orang yang tak kenal Allah. Kalau derma hari ni, kita nak makan apa esok? Tengok. Dia orang ni dia percaya dah Allah Taala tu Tuhan. Dia percaya, tapi tak ada adab. Kalau derma hari ni, esok nak makan apa esok? Esok nak makan apa? Tengok, dia punya gagal berfikir. Dia fikir hak esok. Esok tu kan satu hari je. Kalau 2 hari lusa kan. Itu makna esok. Esok kan satu hari je. Mengapa dia fikir hak satu hari? Sedangkan dia tak fikir hak beratus hari di belakang dia. Kan dia dah lalu beratus hari dah. Semalam dulu tu, kemarin dulu, sampailah minggu dulu, bulan, tahun dulu, berpuluh tahun dah. Beratus hari dah dia lalu. Siapa beri makan hak ratus hari tu? Yang kamu duk fikir hak esok sehari. Hak ratus hari tu siapa beri makan? Siapa beri rezeki? Tengok, gagal kita berakhlak dengan Allah. Maknanya, duk fikir hak esok. Hak semalam dia tak ingat. Semalam tu Allah juga beri dia makan. Hak yang tahun tu beratus-ratus tahun tu Allah juga beri dia makan. Jadi sebab itulah orang yang makrifah, dia tak akan bertanya nak makan apa esok. Tak akan tanya nak makan apa esok. Allah lah. Hak sebagaimana dia mampu memberi kita berpuluh tahun dah hidup. Ya, dah puluh tahun dah hidup boleh makan. Takkan esok sehari tak boleh Allah Taala jamin kita. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama dah saya berdoa, bila tahu nak makbul? Ni jahat adab. Kita bukan diminta fikir bila makbul, kita diminta oleh Allah berdoa. Fad'uni, doalah padaku. Lepas tu makbul tu kerja Tuhan. Buat apa kita nak campur? Fikir bila nak makbul, bila nak makbul. Buat keserabut perut kita je. Kita fikir bila nak makbul. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dah kalau kita fikir, selesai tak masalah. Kita fikir punya fikir, selesai masalah. Doa kita tak makbul, yang kita minta tak dapat, selesai. Tak selesai juga. Jadi baik tak yang fikir? Bahkan kalau kita fikir, kita banyak bertanya, jahat adab dengan Allah. Baik kita serah pada Allah. Buat apa yang Allah suruh kita buat je. Jangan pergi buat benda yang Tuhan tak suruh buat. Ini kita dunia akhir ni terbalik. Allah Ta'ala tak suruh dia buat, Allah Ta'ala suruh dia tak buat. Jadi terbalik gitu. Jadi sebab itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buka hati saliman walisanuhu sadiqan. Orang yang hati dia lurus, perkataan dia benar. Keluar perkataan yang benar-benar. Perkataan benar saja. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i, dia nak pergi belajar ke luar daripada Mekah lah. Nak pergi belajar luar daripada Mekah. Mak dia bukan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Imam Ghazali, kisah awal dia. Dia nak pergi belajar. Lalu ibu bapa dia, mak dia letak, kirim kat dia duit lah. Duit dinar lah sebab nak pergi belajar kan. Dirham ke dinar, beri duit, letak dalam uncang. Letak dalam uncang, dalam barang-barang lain lah. Atas unta. Dia pergi rombongan dengan orang ramai. Dan tompang rombongan. Sebab dia kanak-kanak lagi masa tu. Tompang rombongan nak pergi belajar dengan guru, dengan ulama' jauh ni. Lalu dalam perjalanan itu, dirompak. Kumpulan dia dirompak. Rompak habis semua, perampok ambil pada orang tu, rampas barang, ambil emas, perak, duit semua, sampai kat dia. Tengok kerana dia kanak-kanak. Jadi perampok tanya, wahai kanak-kanak, kamu ada apa? Nak rompak orang lain ni pakai tak tanya lah. Sebab orang dewasa kan, kanak-kanak ni tanyalah. Sebab tak menasabah bawa barang. Bawa apa? Dia kata, saya bawa tak banyak lah, tapi duit dirham dia sikit, duit emas dia sikit. Ni ada dalam bekas ni. Orang lain marah kat dia. Mengapa kamu beritahu perampok? Dia kata, saya beritahu sebab mak saya pesan jangan bercakap bohong. Jangan bercakap bohong. Jadi sekarang saya beritahu lah. Ni saya adalah sikit emas dirham, duit dirham, duit perak ada. Buka dalam bekas tu. Perampok ingat ke dia tipu. Perampok ingat tipu. Maka buka lagi, buka. Dah berlapis-lapis, adalah satu uncang. Bawa keluar uncang. Betul sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Sebut dia oleh budak tadi lah, mana Imam Al-Ghazali tu sebut. Maka kata dia perampok, kenapa kamu beritahu budak? Kenapa kamu beritahu? Dia kata, saya beritahu sebab mak saya berpesan untuk menjadi mukmin yang baik, bercakap benar. Dengan ucapan Imam Ghazali itu, perampok tu bertaubat kepada Allah. Dia masih kanak-kanak baru nak belajar menipu. Tak jadi menipu kerana takut kepada Allah.
aku ni lama dah merampok, bukan setakat menipu. Lalu itulah dia menunjukkan pada kita apa? Orang yang benar, setiap kebenaran akhirnya akan menang. Percayalah. Mula-mula je kebenaran tu nampak macam tak menang, tapi bila benda benar, menang. Sebab apa? Sebab Allah yang beritahu, iza ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran, bila datang kebenaran, hapus kebatilan. Kebatilan pasti akan kalah. Bila Allah kata kebatilan itu musnah, makna yang kekal apa? Yang kekal kebenaran. Kita peganglah kebenaran. Apapun situasi, pegang kebenaran. Kebenaran tetap membawa kemenangan. Tetap membawa kepada kemenangan. Jadi cuma awal-awal ni dia tak menang lagi lah. Itu dia kebenaran. Maknanya macam kita tengok drama tu lah kan. Tengok drama orang dulu-dulu lah, orang tengok filem Hindustan. Kan hero mula-mula kena belasah kan. Hero kena belasah, cinta terlarang, lari bawa diri. Tapi bila dah nak habis cerita, hero hebat kan. Tembak tak lek hero. Berlari atas kereta api tak jatuh. Jadi mana begitulah kebenaran. Kebenaran ni ending dia ialah kemenangan. Cuma sekarang kenapa tak menang? Tak menang tu kerana filem tak habis lagi ni. Filem hidup kita ni tak habis lagi. Tapi bila dah di penghujung, ending dia ialah kemenangan untuk orang-orang yang benar. Jadi betullah Allah Ta'ala minta kita istiqamah dengan kebenaran. Jangan ikut orang. Orang ni macam-macam boleh berlakukan. Kita pegang kita. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kamu semua berpaling daripada Islam, ya aku tetap nak beritahu aku seorang muslim yang tunduk kepada Allah. Kemudian wa khaliqatuhu mustaqimah. Bila Allah Ta'ala sayang kepada satu orang, maka Allah jadikan, apalagi Allah jadi pada dia, lidahnya benar dan perangainya, tingkah lakunya itu lurus. Ini tingkah laku lurus, mustaqimah, dalam keadaan lurus. Hati lurus, perkataan lurus, perbuatan lurus. Itu orang benar. Orang benar, lurus dia. Mana dia bercakap benar. Memang dia kata dia cintakan Islam. Contohnya dia nak bertaubat, memang lurus hati dia. Watak orang yang bertaubat tu ada. Maknanya dia seorang Muslim yang baik, sayang pada orang lain. Wujud kemesraan dia. Wujud ada kemesraan, tak ada nak dengki-dengki ke orang, tak ada nak remeh ke orang. Sebab tu kita bila dengki pada satu orang, kita perbanyakkan memuji dia di belakang dia. Itu rawatan. Salah satu pada rawatan penyakit dengki. Dengkinya ke orang ni, banyakkan puji dia. Di belakang dia lah, jangan depan dia. Depan dia nanti kembung lah dia pula kan. Jadi sekarang kita di belakang dia, puji dia, dia tu bagus, dia sebagai. Ini untuk apa? Untuk memusnahkan virus-virus dengki yang ada dalam hati kita. Jadi kita tengok manusia dengan penuh kasih sayang, dengan kebaikan. Wa ja'ala uzunahu sami'atan wa 'ainahu basiratan. Allah jadikan telinga dia mendengar dan mata dia melihat. Mendengar apa? Mendengar kebenaran Allah, mendengar kebenaran Islam. Mata dia melihat apa? Melihat kebesaran Allah, melihat akan kehaibatan Allah. Jadi sebab tu orang yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala jadikan hati dia yakin. Daripada hati yang yakin itu keluar perkataan yang baik-baik, keluar perangai yang baik-baik. Telinga dia peka mendengar ayat-ayat dan teguran Allah. Mendengar teguran. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat yang lain gembira. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan nikmatku ke atasmu wahai Muhammad, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Mana selesai dah perjuangan, wahyu berakhir dah. Wahyu berakhir dah, turun ayat tu. Sahabat-sahabat lain gembira. Tapi Abu Bakar menangis. Ini kenapa? Uzunuhu sam'an, maknanya telinga dia uzunuhu sami'atan, makna mendengar. Mendengar apa? Mendengar benda yang tersirat di sebalik ayat-ayat yang tersurat. Itu dia. Jadi itu orang seni. Orang seni mana dipanggil orang-orang yang seni. Tengok kita orang seni-seni kan. Orang seni-seni mana dia bercakap zahir. Orang seni dia bercakap benda yang ada tersirat. Dia bercakap benda tersirat. Ada benda yang tersirat. Bagi kita yang tidak seni ni, hak kita cakap telah kita cakap kan. Tapi bagi orang seni, hak dia cakap tu belum tentu lagi, ada benda lain tersirat. Saya datang ni dengan satu hajat yang besar, untuk menyunting bunga di taman tuan.
Dulu kau orang nak Minang dulu kan, pergi jumpa tuan rumah, ayah anak dara ni, ayah perempuan, saya datang dengan satu hajat yang besar untuk memetik bunga di taman tuan. Kan? Jadi kena ke hak ayah-ayah pun seni juga. Maka dia pun cakap dengan seni. Tapi kena ke hak luruh, dia kata apa? Oh, minta maaf, saya tidak pernah menanam bunga di hadapan. Jadi itu dipanggil hak luruh benda tu. Jadi orang seni ni orang yang tersirat. Jadi ayat Al-Quran itu dilihat oleh Abu Bakar, dia melihat apa yang tersirat, dia menangis. Lalu Abu Bakar tanya, kenapa menangis? Saya menangis kerana turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum. Dah apa buat menangisnya? Kata Abu Umar, nak menangis apa? Ayat tu menceritakan dah selesai dah perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus menerima wahyu, kan dah selesai, wahyu dah selesai. Maka kata Abu Bakar, Umar, aku nak engkau fikir, Umar, Nabi diutus membawa wahyu, menerima wahyu. Tak maknanya bila wahyu sudah dihentikan oleh Allah, maka Nabi akan dimatikan Allah. Baru Umar menangis. Itu baru Umar menangis. Itu nak menunjuk pada kita apa? Orang yang setengah orang baca Quran tak rasa apa kan? Sebab hati dia tidak hati yang yakin tadi, tidak hati yang benar. Kalau hati benar, dia baca Quran, dia akan rasa pedih. Dia akan tempat ayat-ayat yang pedih, dia rasa pedih dia. Tempat ayat yang seronok, dia rasa seronok dia. Apa ni, wa iza zukirallah wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah, iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman dia, yakin dia. Iza zukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Itu siapa? Orang-orang yang dekat dia dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Betul lah, orang dekat dengan Allah ni orang yang rindu, sentiasa merindui Allah. Betul, orang macam ni dia tak takut pada mati. Dia tak takut pada mati. Dia bersedia untuk mati, tapi dia tidak takut akan mati. Kenapa? Dia tahu dengan mati itu dia dapat bertemu dengan Allah. Allah yang dia rindu, Allah yang dia sayang, Allah yang dia sekian lama dia mengecap nikmat daripada Allah, dia sangat rindu. Nak tengok mana Allah. Allah ni, Allah rindu dia. Maka dengan sebab itu mereka tidak takut kepada mati. Macam para sahabat radhiyallahu anhum kan, bila dia beritahu, kamu Amru bin Jamuh, Nabi kata tak payahlah ikut perang wahai Amru, kamu tu kan tempang. Dia pun balik menangis kerana tak dibenarkan ikut berperang, makna tak dapat mencapai syahid. Tapi bila dalam perang Uhud, Nabi benarkan dia ikut, seronok dia. Dia kumpul semua anak beranak dia. Ayah pergi hari ni rasa tak balik dah, sebab ayah nak mencari syahid. Dia memang syahid sungguh. Kenapa sampai begitu sekali? Kerana kerinduan yang sudah membuak-buak terhadap Khalik, pencipta dia. Dia sangat rindu. Maka usah kata saat ruh nak keluar pada jasad, senang. Jiwa dia tu memang dah diserahkan pada Allah. Memang dia mencari pertemuan dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita nak sampai peringkat rindu pada Allah, itulah kita kena mujahadah. Ini yang kita asuh diri kita. Belajar, beramal, kemudian zikir, istighfar, banyak-banyak bertafakur kepada Allah. Tujuan dia apa? Tujuan akhirnya timbul rindu dan kasih kepada Allah. Bila timbul rindu dan kasih pada Allah, maka hati kita saat itu tenang dan tidak sibuk dengan dunia. Kita hanya tumpu kepada Allah. Dan kalaupun disebut mati, kita merasa tidak takut kepada mati. Kenapa? Kerana mati bertemu dengan Allah, mengecapi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara. Tapi tidaklah bermakna orang yang tak takut pada mati itu dia bunuh diri, tak. Maknanya kalau mati itu tak dia datang, itulah peluang bertemu dengan Allah Taala. Baik, insya-Allah sekadar tu dulu. Tanda kat situ, tuan-tuan yang ada kitab lah, yang tak ada kitab tak payah tanda. Kita sambung. Itu sambung iza aradallah. Atas tu sebelah muka surat 20, iza aradallah. Hari ni. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian. Cuma ada pengumuman sikit. Di luar nanti ada buku. Tuan-tuan boleh dapatkan buku terbaru saya. Buku terbaru, tajuk dia ialah Tazkirah Hikam jilid yang pertama. Tazkirah Hikam Ibnu Athaillah lah yang kita belajar hikam tu. Kalau Melayu ni, alam Melayu yang terkenal, yang disyarah oleh Tok Pulau Manis. Itu syarah hikam. Jadi sekarang saya syarahkan balik syarah hikam ini, baru jilid 1. Jilid 1 ni ada 40 kalimatnya. Hikam tu ada 223 kalam hikmah. 223 kalam hikmah. Jadi ini baru 40 satu jilid. Jadi jangka lebih kurang ada 5 jilid. Jadi tuan-tuan boleh beli terus lah sebelum cukup 5 jilid. Sebab nanti kalau 5 jilid, dia sebuah ni RM30.
Cukup 5 jilid dia jadi 150. Bila 150 kita nak beli berfikir banyak kali dah. Nak beli buku ke Zulian. Ada fikir tu. Buku ke Zulian. Dia last kali Zulian lah. Yang begitu. Tapi kalau RM30 ni tak apa. Kita beli RM30 nanti kita kompos lah. Kompos 2, 3, 4, 5, 6. Ni saya cuba datangkan syarah atau tazkirah hikam ini untuk membantu. Sebab syarah hikam apa ni, kalimat kalam hikam ni kalam yang kalam ahli-ahli sufi. Kalam ahli-ahli sufi, kalam ahli-ahli tariqah, kalam ahli-ahli tasawuf yang kadang-kadang kita gagal untuk memahami dia. Sedangkan memahaminya sangat penting dalam membentuk rohani dan jiwa kita. Jadi sebab tu saya bawa sekadar yang mampu untuk tolong kita memahami hikam ini. Memahami hikam. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan kitab hikam ini, harga dia RM30 di luar sana nantilah. Maknanya tak ada kat luar. Jadi maknanya itu. Yang kedua pula pada kaum wanita lah khususnya, dulu saya ada buku saya yang sebelum pada buku ni, iaitu hadis-hadis wanita jilid 2. Ada wanita tu ada 2 jilid kan, jilid 1 selesai, jilid 2 yang mengandungi 43 hadis-hadis berkaitan kaum wanita. Hadis-hadis daripada ummahatul mukminin, sahabiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis kaum wanita itu perlu baca. Perlu Nabi pesan pada kaum wanita macam mana. Antara Nabi satu hari keluar pada rumah, Nabi kata, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Bersedekahlah kamu, kerana aku nampak malam Isra dan Mi'raj golongan kamu lah ramai dalam neraka. Nabi kata. Lalu seorang wanita bertanya, seorang perempuan bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah? Takut dia, gementar dia, kenapa sampai begitu sekali ramai kami wanita daripada laki-laki? Lalu Nabi kata ada 2 sebab. Sebab yang kedua, sebab yang pertama, kerana kamu banyak cakap. Kamu sering bercakap-cakap sesama kamu. Maknanya membawang lah tadi. Maknanya suka bercakap. Popek bercakap kan. Jadi itu. Memang begitu jugalah. Mana kawan wanita dia beza dengan laki-laki. Laki-laki ni kurang bercakap sikit. Dia kurang nak selidik laki-laki ni. Maknanya dia ada otak dia fikir benda lain. Tu pula. Perempuan ni dia selidik. Lepas tu kalau sama-sama pergi kenuri kahwin, balik tu suami dan isteri balik sembang. Cuba dengar. Abang, pengantin laki-laki tadi orang mana? Entah, tak tahu orang mana. Tapi datang dengan kereta nampak pelik wilayah persekutuan. Wilayah lah kot. Tengok orang lelaki dia senang je. Sebab dia bukan, dia kira orang panggil makan, pergi makan. Dia tak nak selidik duduk mana, kecuali dia duduk makan semeja dengan pengantin tu. Tapi kalau nak korek tak ada bagi dia. Tapi dah tu pada mana pula? Tanya isteri dia. Isteri dia kata, saya dapat tahu tadi dia daripada Perak, kerja pengarah jabatan air. Gaji besar ke abang? Detail dapat ke dia tengok. Itu dia, itu perempuan. Jadi benda ni dia terbawa-bawa dalam perkara tak baik. Kalau dalam perkara baik, okey. Dalam perkara baik. Tapi dalam perkara tak baik, dia terbawa-bawa. Maka dengan kerana itulah Nabi kata, menyebabkan kamu banyak silap. Dia kata pada kaum wanita ni, banyak silap. Bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, maka neraka lah. Itu dia. Jadi satu. Yang kedua, ialah kerana meremehkan suami. Meremehkan suami, pandang rendah pada suami dia. Acuh tak acuh dengan suami. Mungkin dia tak durhaka. Dia tidak durhaka, tapi dia tak acuh. Pandang tak acuh. Maka itu juga salah satu daripada membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Suami balik tanya, letih suami. Balik contohnya, suami tanya, rumah kita ada lagi teh, ada lagi tak teh? Dia cuma sekadar jawab, ada lagi abang, baru beli semalam. Bergerak tak duduk situ lah. Patut tanya teh tu nak suruh pergi buat air lah tu. Tapi tak, dia beku situ lah. Jadi pun satu, dia panggil tak acuh. Tak derhaka sebab suami tak minta lagi, kecuali suami kata pergi buat air, dia tak buat. Itu adalah kederhakaan. Tapi sekarang dia tak acuh, tak ambil perhatian sangat. Jadi sebab itu benda-benda ni semua ada dalam hadis tu. Jadi banyaklah hadis tu dalam buku hadis wanita tu. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dia. Hadis wanita tu harga dia RM25. Jadi insya-Allah dapatkanlah buku ni. Dan buku Tazkirah Hikam ni saya sengaja pergi siapkan penulisan dia di Mekah dan Madinah. Pada bulan Ramadan baru ni lah, yang baru ni pergi 10 Ramadan terakhir. Sengaja pergi Ramadan terakhir. 10 Ramadan terakhir mengambil keberkatan malam Lailatul Qadar dan 10 Ramadan, dan kemudian saya siapkan penulisan di Mekah dan di Madinah.
Ada 2 4 5 kalam, 10 lah, lebih kurang 10 kalam terakhir saya siapkan kat sana untuk mendapatkan keberkatan daripada kesucian tanah haram Mekah dan Madinah dengan malam-malam Ramadan, dengan munajat-munajat Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dapatkan buku